Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang zakat. Zakat menurut bahasa bermaksud berkembang dan bertambah, berkat dan banyak. Manakala dari segi istilah pula ialah satu istilah atau nama bagi mengambil sesuatu tertentu, iaitu harta tertentu mengikut ciri-cirinya tertentu bagi kumpulan manusia tertentu. Seperti yang terdapat di dalam dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan dirikanlah solat, tunaikan zakat." Dari sini kita dapat lihat bahawa pensyariatan zakat itu sendiri ada terdapat di dalam Al-Quran, dan semestinya hukum menunaikan zakat itu adalah wajib. Dan bahagian zakat terbahagi kepada dua bahagian. Pertamanya adalah zakat fitrah, iaitu zakat yang wajib dikeluarkan semasa bulan Ramadan. Manakala zakat harta pula ialah zakat yang wajib pada harta tertentu yang dimiliki. Dan terdapat 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pertamanya adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, iaitu pekerja yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul harta zakat dan mengagihkannya. Seterusnya adalah mu'allaf, seterusnya adalah raqib, iaitu hamba, dan al-gharimun, iaitu orang yang dibebani hutang. Seterusnya adalah fisabilillah, sukarelawan yang berjihad di jalan Allah, dan akhir sekali ibnu sabil, iaitu orang yang bermusafir. Terdapat juga syarat-syarat yang berhak mendapatkan zakat. Pertamanya adalah Islam dan bukan kafir. Yang kedua adalah bukan nafkah, dan yang ketiga tidak mampu berusaha, dan yang keempat tempat dikeluarkan zakat. Dan kodok membayar zakat ini adalah wajib, kerana wajib bayar zakat kepada orang yang telah cukup syaratnya, iaitu Islam, merdeka, memiliki cukup nisab dan genap setahun. Dan terdapat juga hukum orang yang enggan membayar zakat. Yang pertamanya adalah orang yang mengingkari kewajipan zakat, sedangkan dia tidak tahu kewajipan tersebut kerana baru memeluk Islam, atau hidup di pedalaman, tidak dihukum kufur dan diajarnya kewajipan zakat dan diambil zakat daripadanya. Dan kedua pula adalah orang yang menentang kewajipan zakat adalah kafir dan dihukum bunuh kerana kufurnya selepas diberi peluang bertaubat. Dan yang ketiga pula adalah orang bahir yang tidak ingin menunaikan zakat adalah orang yang berdosa, fasik, dan diambil zakat daripadanya. Dan terdapat juga hikmah disyariatkan zakat, antaranya ialah dapat menghilangkan sifat dengki, menyucikan jiwa dan menampung keperluan orang fakir. Dan di sini kita dapat lihat bahawa zakat itu wajib dan perlu dilaksanakan oleh umat Islam, kerana zakat itu sendiri, pelaksanaan zakat itu sendiri terdapat di dalam rukun Islam. Seterusnya ialah zakat harta, zakat emas dan perak, iaitu sesuatu yang ditempa sebagai mata wang untuk digunakan dalam muamalat seharian, atau kedua-duanya adalah biji emas atau perak, yang dinamakan juga sebagai mata wang emas, iaitu dinar, dan perak, iaitu dirham. Syarat wajib zakat emas dan perak ialah Islam, milik sempurna, bukan harta atau barang perhiasan, dan cukup nisab. Kemudian zakat ma'adin dan rikas, iaitu sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi seperti emas dan perak. Maksud bagi ma'adin, kata jamak bagi ma'ad, iaitu nama bagi tempat yang Allah jadikan permata seperti emas, perak, besi dan tembaga. Apabila seorang Muslim mengeluarkan galian daripada bumi yang tidak diusahakan dan tidak memiliki atau galian yang dikeluarkan dari kawasan yang memilikinya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Maksud bagi rikas pula ialah barangan tinggalan zaman jahiliah yang tertanam, iaitu harta yang tertanam pada zaman jahiliah sebelum Islam. Okey, kita masuk yang seterusnya, iaitu syarat wajib zakat emas dan perak. Ia mempunyai 6 syarat wajib zakat emas dan perak, iaitu emas dan perak. Tidak wajib zakat pada harta galian lain yang dikeluarkan dari perut bumi seperti besi pelamba, iaitu timah hitam, batu permata fairus dan lain-lain. Tidak wajib zakat pada rikas yang lain daripada emas dan perak. Tidak disyaratkan haul, iaitu cukup setahun. Ma'adin, zakatnya wajib dikeluarkan segera selepas diperolehi. Kemudian rikas pula tidak disyaratkan tidak cukup setahun, bahkan wajib zakat selepas diperolehi.
Kadar bagi zakat ma'adin iaitu 25% daripada jumlah keseluruhan, manakala kadar zakat rikas 1/5 atau 20% daripada jumlah kesemua yang diperolehi. Nisab pula bagi emas ialah 85 gram dan perak pula 672 gram. Kemudian, zakat barangan perniagaan. Barangan perniagaan iaitu setiap barangan yang diniagakan oleh manusia. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Yang dimaksudkan dengan Al-Kasab ialah perniagaan. Dapat juga syarat wajib zakat barangan perniagaan, iaitu memiliki barangan dengan akad jual beli, dan yang kedua, niat untuk perniagaan ketika memilikinya. Yang ketiga, cukup nisab emas dan perak, dan yang keempat, genap setahun. Terusnya saya akan menerangkan tentang zakat tanaman dan buah-buahan. Tanaman dan buah-buahan ini merupakan makanan yang dimakan oleh manusia dalam keadaan kebiasaannya dan boleh menyimpannya tanpa rosak. Antara contoh tanamannya adalah seperti gandum, beras, kacang dal dan buah-buahan. Contoh buah-buahannya adalah seperti tamar dan anggur. Kemudian, syarat wajib zakat tanaman dan buah-buahan. Syarat wajib zakat tanaman ialah cukup nisab, boleh disimpan, milik sempurna, makanan yang mengenyangkan dan masih boleh dimakan. Syarat wajib zakat bagi buah-buahan pula ialah yang pertama, cukup nisab, boleh disimpan, milik sempurna dan makanan yang mengenyangkan. Kadar bagi zakat tanaman dan buah-buahan ni ialah nisabnya bersama dengan 5 ausuk, iaitu menyamai 1,300 kilogram. Seterusnya, penanaman dengan air hujan sama dengan 1/10, iaitu bersamaan dengan 10%. Dan seterusnya, penanaman dengan perbelanjaan dan kos alatan pertanian pula bersamaan dengan 1/20, iaitu bersamaan dengan 5%. Ternakan ialah an'am adalah kata jamak bagi na'am. Ternakan ini digunakan untuk unta, lembu, kambing dan kerbau. Antara syarat wajib zakat ternakan. Syarat wajib zakat ternakan ni ada 5. Okey, yang pertama cukup nisab, kedua genap setahun, yang ketiga milik sempurna, keempat ternakan tidak digunakan sebagai alat bekerja, dan yang kelima ternakan peliharaan dibekalkan dengan makanan. Seterusnya, nisab ternakan untuk haiwan unta yang pertama ialah 5 hingga 9 ekor bersamaan dengan seekor kambing. Yang kedua, 10 hingga 14 ekor bersamaan dengan 2 ekor kambing. Ketiga, 15 hingga 19 ekor bersamaan dengan 3 ekor kambing. Keempat, 20 hingga 24 sama dengan 4 ekor kambing. Yang kelima, 25 hingga 35 ekor bersamaan dengan seekor bintu mahat. Bintu mahat ni merupakan unta yang berusia 2 tahun. Okey, yang keenam, 36 hingga 45 ekor bersamaan dengan seekor bintu labun. Yang ketujuh, 46 hingga 60 ekor bersamaan dengan seekor hekah. Hekah ni iaitu unta betina. Yang ke-8, 61 hingga 75 ekor bersamaan dengan seekor jaza'ah. Okey, jaza'ah ni bermaksud biri-biri, jadi seekor biri-biri. Yang ke-9, 76 hingga 90 bersamaan dengan 2 ekor bintu labun, iaitu anak unta betina. Yang ke-10, 91 hingga 121 bersamaan dengan 2 ekor hekah. Okey. Akhir sekali, bilangan yang lebih pada setiap 40 ekor unta, zakatnya hanya seekor bintu labun, dan pada setiap 5 ekor pula zakatnya hanya seekor hekah. Yang kedua, haiwan ternakan lembu. Okey, yang pertama, 30 hingga 39 ekor bersamaan dengan seekor tabi' atau tabi'ah. Tabi'ah ni bermaksud lembu yang berusia setahun. Maksud dia sama saja, tabi' atau tabi'ah. Yang kedua pula,
40 hingga 59 ekor bersamaan dengan seekor musinnah. Musinnah ni adalah lembu yang berusia pada 2 tahun. Seterusnya, yang ketiga, 60 hingga 69 ekor bersamaan dengan 2 ekor tabik. Keempat, 70 hingga 79 ekor bersamaan dengan seekor tabik dan musinnah. Kelima, 80 hingga 89 ekor bersamaan dengan 2 ekor musinnah. Yang keenam, 90 hingga 99 ekor bersamaan dengan 3 ekor tabik. Ketujuh, 100 hingga 109 ekor bersamaan dengan seekor musinnah dan 2 ekor tabik. Dan yang ke-8, 110 hingga 109 bersamaan dengan 2 ekor musinnah dan seekor tabik. Jadi, bilangan yang lebih daripada itu, maka pada setiap 30 ekor akan dikenakan zakat seekor tabik dan pada setiap 40 ekor pula akan dikenakan zakat seekor musinnah. Baiklah, nisab ternakan bagi haiwan ternakan kambing. Yang pertama, 40 hingga 120 ekor bersamaan dengan seekor kambing. Kedua, 121 hingga 200 ekor bersamaan dengan 2 ekor kambing. Dan ketiga, 201 hingga 300 bersamaan dengan 3 ekor kambing. Dan yang keempat, 301 hingga 400 ekor bersamaan dengan 4 ekor kambing. Baiklah, seterusnya perbendaharaan kata. Yang pertama dalam kurungan itu syah, iaitu seekor kambing. Ianya adalah biri-biri, iaitu yang masuk umur 2 tahun, iaitu biri-biri yang telah berumur 1 tahun atau kambing jantan yang berumur 2 tahun. Seterusnya, yang dalam kurungan itu bintu makhad, iaitu unta yang masuk umur 2 tahun. Seterusnya, bintu labun, iaitu unta yang masuk umur 3 tahun. Seterusnya, haqqa, iaitu unta yang masuk umur 4 tahun. Seterusnya juga ialah jaza'ah, iaitu unta yang masuk umur 5 tahun. Seterusnya lagi tabik, iaitu lembu yang berumur 1 tahun. Dan yang terakhir itu ialah musanna, iaitu lembu yang berumur 2 tahun. Seterusnya adalah berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan zakat harta. Yang pertama, zakat pendapatan, iaitu zakat hasil dari pekerjaan atau gaji yang diperoleh pada setiap bulan kerana usahanya. Yang kedua, nisab zakatnya ialah 85 gram emas. Ketiga, kadarnya sebanyak 2.5%. Okey, seterusnya zakat simpanan. Yang pertama, simpanan ni ialah harta yang lebih daripada wang pendapatan kita. Yang kedua, iaitu emas, perak dan wang kertas. Yang ketiga ialah, yang seterusnya pula ialah zakat saham. Zakat saham ni merupakan hak pemilikan secara unit tertentu daripada modal yang besar bagi syarikat saham. Setiap unit saham tu adalah bahagian yang sama bagi modal tersebut. Yang kedua, bon kata jamak, iaitu dokumen perjanjian bertulis daripada bank, syarikat atau kerajaan kepada pemegangnya dengan membayar sejumlah hutang pada masa tertentu dengan imbalan faedah tertentu. Baiklah, yang keempat iaitu zakat harta hutang. Yang pertama, mestilah hutang tersebut yang dapat dibayar, wajib ke atasnya untuk membayar zakat pada setiap tahun. Yang kedua, hutang yang tidak mampu dibayar, iaitu tidak wajib ke atasnya untuk membayar zakat sebab dia tak mampu untuk membayar hutang tersebut. Dan yang kelima iaitu zakat harta perhiasan. Zakat harta perhiasan ni ialah harta perhiasan yang harus digunakan tu adalah tidak wajib dikeluarkan zakat selagi tidak sampai had boros mengikut uruf masyarakat. Manakala harta perhiasan yang haram digunakan, maka wajib dikeluarkan zakat. Kita pergi kepada hikmah yang disyariatkan zakat harta. Baiklah, yang pertama, membersihkan diri daripada sifat kedekut dan dapat menyucikan hati kita dari cintakan dunia.
Yang kedua, dapat melatih diri kita untuk memberi dan bersifat ihsan terhadap orang lain. Yang ketiga, akan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, membersihkan harta dan menyuburkannya. Kelima, menarik sifat berkasih sayang, iaitu dapat menyuburkan hubungan persaudaraan. Yang keenam, mengembangkan ekonomi masyarakat. Ketujuh, jaminan sosial. Kelapan, memenuhi keperluan golongan lemah yang memerlukan. Dan yang kesembilan, merapatkan jurang antara anggota masyarakat. Baiklah, akhir sekali kesimpulan untuk zakat ni ialah dengan adanya pusat pungutan zakat ni, ia sangat memudahkan atau diberi kebaikan bagi orang yang berupaya dan tidak berupaya membayar zakat. Ia telah dijanjikan oleh Allah SWT agar dihapuskan dosanya. Kesimpulannya di sini, sesiapa umat Islam yang dapat membayar zakat ni, Allah telah menjanjikan agar dihapuskan dosa-dosanya. Sampai di sini sahaja penerangan kami tentang zakat. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa